Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, saya minta semua pergi ke classroom. Okey, dekat bawah lecture, saya ada letak material untuk kelas untuk hari ini. Saya tulis tu A2-logo in CAD, Illustrator and Photoshop. Okey, untuk download yang DWG, file yang DWG tu, AutoCAD. Jangan guna yang saya letak dalam WhatsApp group tu. Guna download daripada yang lecture yang saya upload di lecture notes. Okay, minta semua orang download tu dulu. Okay, pergi ke classroom. Classroom, Google Classroom. Di bawah lecture notes and videos. Saya ada upload semalam materials. Saya tulis A2, assignment 2. Dash logo in CAD, Illustrator and Photoshop. Okay. Betul download yang ni, yang DWG ni. .dwg. Okay, saya harap semua dah buka, dah ada AutoCAD. Jadi boleh buka file ni dalam AutoCAD. Okay. Betul boleh download jugalah. Yang atas ni, yang PDF ni, yang instruction step by step macam mana nak buat dalam Illustrator dengan AutoCAD. Okay, basically untuk minggu depan, you akan daripada logo yang manual you lukis tu, you akan produce 3 keping A4 begini. Satu A4 ni logo saja. Okay, logo Illustrator. Macam mana you buat warna dia. Betul international. Ni semua saya akan tunjuk sebentar lagi macam mana nak buat satu-satu ni. Okay. Semuanya video tutorial tu dah ada dah. Yang semalam yang tapi saya akan terangkan lagi sekali jugalah apa yang macam mana nak buat step by step ni. Okay. Last kali adalah material. Maksudnya macam mana logo tu dimasukkan ke contoh dua produk lah. Satu t-shirt, satu bekas minuman ni. So saya akan tunjukkan dia satu step by step. Okay, siapa yang baru masuk tu, pergi ke Google Classroom. Okay, pergi ke Google Classroom, section 16. Untuk di bawah lectures, note and videos, E2, assignment 2, dash logo in CAD, Illustrator and Photoshop. Download yang DWG dengan PDF ni. Okay, PDF instruction ni. Itu logo CAD, Illustrator. Okay, yang siapa download AutoCAD tu boleh terus buka di dalam AutoCAD. Betul, download juga yang PDF ni, buka untuk kita tengok dia step by step tu. Saya nak sambil saya tunjuk nanti, you kena faham lah satu-satu tu. Macam mana saya punya instruction tu. Okay, so siapa buka CAD je, dia akan ada dapat file ni Sebelah kiri ni ada grid. Betul, dia akan ada contoh logo di sebelah kanan. Semua boleh ke? Ada siapa ada masalah? Boleh on mic jap. Semua dah boleh buka kat AutoCAD ya? Okay, siapa ada masalah tu, I hope you can settle benda tu. Minta tolong kawan-kawan siapa yang boleh sharekan the software AutoCAD yang boleh. Okay. Sebab saya rekod benda ni, sebab kita punya kelas pun tak lama. Jadi sebab semalam pun saya bagi instruction pun lebih kurang 1.5 jam. Jadi saya tunjuk satu-satu, saya tunjuk step by step so that you do tengok dah dia proses from A to Z, from yang saya buat contoh tu. Okay, so this is actually apa yang kita akan belajar minggu ni lah, macam mana nak
daripada you punya idea sketches yang you dah buat logo tu. Okay, kita akan digitalkan dia. Maksudnya nanti dia akan drawkan dia dalam AutoCAD. Dan daripada AutoCAD tu, mesti kita akan draw AutoCAD lah. Tapi first kita akan, pagi ni kita akan buat exercise ni dulu. Saya tunjuk macam mana nak buatkan, nak draw this thing. So bila kita draw this thing, basically you dah learn about all the basic commands to draw this object lah. So nanti bila you draw you punya own logo tu, you dah tahu. Maksudnya penggunaan offset, penggunaan command-command yang basic ni lah. Okay. Saya takkan cover the whole software. Benda tu mungkin akan diajar oleh Miss Sarah semester depan. Saya just ajar pelajar dalam untuk kursus ni lebih kepada macam mana nak gunakan software, lebih pada macam project base lah. Okay, macam project sekarang kita nak buat logo, jadi macam mana kita nak fokuskan, nak tumpukan kita punya pembelajaran tu lebih pada nak buat logo. Okay, jadi itu yang saya ajar. Okay, semua okay ya? Tu dengar suara sikit. Okay. Okay. Dah boleh buka dalam AutoCAD Alright. So saya boleh mulakan. Classroom tadi. Okay. So basically semua orang dah ada tu. Okay. Saya akan tumpukan dekat dalam AutoCAD saya. Okay. Zoom kat sebelah kanan ni. Okay. Okay. First adalah yang perlu kita buat adalah kita nak setkan kita punya snap. Snap tu penting dalam bila kita buat design, kita punya logo. Okay, first you pergi ke layer. Okay, atas ni ada layer. Tengok version berapa you are, sebab saya punya version 2007. Jadi kalau you tengok saya punya very simple punya layout, sebab saya guna AutoCAD yang agak lama. Sebab saya betul-betul lah saya tak berapa gunakan the 3D the advanced part of the AutoCAD. Saya lebih gunakan AutoCAD daripada basic. So basically you akan tengok layers. Yang penting ni layers ni lah. Okay, you akan nampak sini ada 3 layers saya dah set. Okay, yang kosong ni adalah grid yang warna kelabu ni. Okay, lepas tu hatching yang warna putih ni. Dan juga merah. Okay, merah ni adalah line drawing ni sendiri. Okay, so kita kena aktifkan ni. Maksudnya make sure you punya layer tu adalah pada outline. Okay, so command pertama adalah you kena type dekat keyboard DD or snap. Okay, DD or snap, betul enter. So, ini adalah yang you perlu tick benda yang penting lah bagi saya adalah end point, midpoint, center, intersection, perpendicular, tangent dan nearest. Okay, benda ni akan buatkan bila kita nak buat line ke apa, dia akan snapkan pada objek lebih tepat lah. Okay, sebab kadang-kadang kita tak boleh jangan buat benda ni macam klik-klik pada screen tu tanpa you ada snap. Sebab tu dia mungkin nampak macam dia dah bersambung tapi sebenarnya kadang line tu tak bersambung. Okay, alright. So kita dah command tu. Okay, satu lagi adalah bawah ni you boleh tengok ada auto. Okay, ini sekarang auto on lah. So auto on dengan auto off. On, bila on ni nampak dia akan draw line ni secara horizontal, vertical. Okay, bila saya offkan dia, bila kita draw the line, saya klik L, enter. Nampak dia boleh draw ikut mana-mana direction. Okay. Itu beza lah, tapi saya selalu bagi on kan the auto. Right. Okay, first kita akan draw ni Okay, first command adalah yang kita nak buat adalah L, enter.
Kalau you tengok saya punya arrow dalam instruction tu ada arrow tu, which is setiap kali saya tunjuk arrow, yang arrow command tu, that is enter. Okay, so line enter. So first you kena beritahu dekat the software lah, L apa benda yang you nak dia buat. Then L is in the instruction for draw a line. Okay, so line enter, the enter tu then barulah dia akan activate. Tu. Okay, kat sini kalau you tengok dia punya line ni panjang sini, tapi sekarang untuk first ni, the diagonal ni daripada hujung putih ke hujung putih sini, saya nak buat kat tengah-tengah ni je. Okay, lebih kurang dalam daripada sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 daripada tepi ni ke sini. Ini aja kita nak buat. Okay, so snap kat situ, kita snap kat sini. Tadi line, enter, snap, itu ke sini. Jadi kita nak ada dalam 6 box. 1, 2, 3, 4. Ada 5 box lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 box saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 box. Okay. So itu L for single line punya object. Okay. Kemudian adalah saya nak command PL. Enter. So PL ni adalah polyline. Okay. So saya tunjukkan apa beza line dengan polyline ni. Okay. So keduanya saya akan buat lebih kurang macam ni lah. Nanti you tengok balik pada skrin nanti macam kat mana peletakan ni. So lebih kurang dalam dua kotak, dalam dua ni. 1, 2. Okay, betul kita nak buat kedua ni. 2 kotak diagonal, secara diagonal. Okay, tengok klik, saya klik situ. So 1, 2, 3. So ni klik keempat. Last kali saya terus type C, enter. So dia akan automatic closekan this object. Jadi nampak, jadi bila polyline, ini beza dia polyline tak polyline adalah tengok. Dia jadi satu line kat sini. Okay, kalau saya guna command L, saya guna buat draw line yang sama, line apa, bentuk diamond shape yang sama. Klik 4 untuk close. Okay, dia adalah satu-satu line nampak ni. Setiap bucu ni satu-satu line. Setiap sisi tu satu-satu line. Tapi kalau polyline dia adalah satu. Dia akan jadi satu line. Itu beza line dan polyline. Okay. Itu adalah untuk ni. Okay, kedua adalah saya akan buat command circle C. Jadi saya akan snap. So tu nampak. Snap ni yang keluar X apa ni semua yang akan keluar, nampak ni dia akan keluar 4 segi. Benda ni yang penting ni, benda ni yang akan buatkan drawing tu dia akan snap pada drawing tu lebih tepat lah. Okay. So, saya akan buat circle, betul. Shift, tekan shift, right click, intersection. Okay, kalau tadi tak perlu tekan shift intersection apa right click pun sebenarnya dia dah detect as lah. Dia tak masalah. Kalau siapa yang tak detect tu yang kita guna benda tu. Okay. Next adalah saya nak stop ke saya punya circle ni dekat salah satu daripada bucu ni. Okay, sebenarnya benda ni dah detect mat tu. Dia dah detect endpoint. Saya nak buat pada endpoint. Ataupun kalau tak detect, kita kena tekan shift, right click, endpoint. Jadi so that dia akan pergi ke endpoint of that shape. Okay, so itu langkah kedua. Langkah ketiga, seterusnya adalah kita nak offsetkan circle ni. Maksudnya offset tu adalah kita nak besarkan dia atau nak kecilkan dia mengikut ukuran yang kita nak. Okay, so kita tekan O untuk enter. Dia masukkan 50. Enter. Tu tekan pada circle tu kita tekan anywhere dekat luar ni. So nampak dia akan extend tu. Kalau kata kita tekan circle ni ke dalam, dia akan offset ke dalam lah. Jadi so kita nak dia dalam keluar. Okay. Jadi itu sekarang next adalah kita command E untuk erase. Enter. Okay, enter ni dia bersama dia you boleh tekan enter punya keyboard ataupun you tekan space bar untuk activate enter. Okay. So, saya delete tadi lah yang first circle dengan yang circle tu. So saya nak benda macam ni aja. Okay. Next saya nak draw line ni. Okay, line
berdasarkan dia bermula daripada sisi ataupun tangent pada bulat ni. Okay, so saya tekan L, enter, shift, right click. Okay, saya nak tangent. Okay, so tangent. So saya klik kat mana-mana circle ni. So nampak dia akan keluar ada bentuk macam tu. Garis dengan O tu. Okay, so just klik mana-mana kat sini. Okay, so nampak dia dah start buat, dia akan ikut line tu. Okay, so next adalah saya tekan shift, right click, enter, right click, betul pergi ke perpendicular. Betul nampak dia akan keluar perpendicular. Saya nak garisan ni adalah bermula dengan tangent pada bulat tu, tapi dia nak endkan pada perpendicular of this line yang kita buat mula tadi. Okay, right, nampak dia akan jadi tu. Tu dan enter. Enter tu matikan command ni. Okay, itu je dia punya tu. Okay, next adalah saya nak buat curve line ni. Okay, saya perhatikan biasa dalam logo you akan ada macam ribbon kan kat bawah tu. Jadi inilah cara macam mana you nak buat ada ribbon tu. Tapi kalau kata ribbon tu panjang dan dia mungkin akan buat benda ni bersambung-sambung lah. Tapi ini cara dia macam mana kita nak buat 3 point punya circle. Okay, command dia adalah sama juga circle. C, enter. Tapi tengok kat bawah ni dia bagi option 3P, 2P, 2 TTR. Okay, tangent radius. Okay, apa yang kita nak adalah 3P, jadi kita type terus 3P. 3P, enter. Okay. Betul, kita tekan shift, right click, tangent. Oh, tadi sebab tadi saya tekan 2 kali dah tadi. Okay, kita start balik C, enter, terus tekan 3P, right, enter, shift, right click, tangent. So, sama juga kita tangent daripada bulat yang ada ni. Betul kedua adalah kita shift, right click, tangent, kita cari salah satu line ni. Line yang kedua ni. Ni line pertama, line kedua. Mana-mana pada line kedua ni. Okay, nampak dia tanda tu. Okay, situ. Last kali kita terus tekan end point ni. Ataupun shift, end point, kita ambil pada ujung sekali. So nampak dia dah. So bulat ni, kita tentu kat dia macam mana dia nak bentuk bulat tu berdasarkan tangent pada bulat yang pertama dan tangent pada garisan ni dan juga end point tu. So itu adalah kita nak buat ni. Jadi kalau korang nak buat macam bentuk ribbon tu, kena buat banyak kali lah. Jadi banyak kali betul nanti you akan trim. So ni next kita punya command ni adalah extend. So extend ni kita nak buat line ni dia bersambung ke sini. Okay, line ni bersambung ke sini. So command ni adalah extend, EX. Okay, so EX, enter. Tekan klik pada objek ni sebab kita nak line ni bersambung ke bulatan ni. Okay, so select tu, dia enter. Select garisan ni. So nampak dia akan terus pergi situ. Betul, enter untuk matikan command. Alright, so ini salah satu cara untuk kita nak sambungkan line ni kepada yang tangent ni. Okay, seterusnya kita adalah command trim, TR. Maksudnya trim tu kita nak potong mana-mana bahagian yang kita tak nak lah. Okay, for this case, kita tak nak yang bahagian luar ni. Kita nak yang curve ni aja. Okay, command dia adalah TR for trim. Enter. Untuk kita pilih kat mana dia punya sempadan untuk line tu dipotong. Okay, kita perlukan satu reference lah bagi command pada AutoCAD mana kita nak potong tu. Okay, so kita selectkan circle ni satu dan line ni satu. Okay, then enter. Dan seterusnya adalah kita nak delete mana bahagian mana yang kita nak buang tu. Okay, sekarang kita tak nak ni, kita klik kat sini. Okay, then enter. So nampak macam mana kita trimkan
dia circle kita nak. Okay, ni saya undo dulu. Kalau nak undo, you tekan U space bar. Okay, kalau undo. Okay, kita tengok tadi kalau kata command tadi, saya ulang balik. TR, enter, select circle dengan ni, enter. Tapi kalau saya select kat tengah ni, yang atas ni, antara circle dengan ni, masalah, dia akan biarkan yang ni, dia akan delete yang sini. Ini, tapi kita tak nak begini, kita nak buang yang di luar. Okay, so TR, enter, circle, line, untuk kita delete benda ni. Alright, so kita dah dapat dah kita punya line dengan kita punya curve line ni. Okey, betul nampak kat sini. Contoh sini kita akan nampak sebelah sini dia ada mirror kan dia. Maksudnya dia ada symmetry benda ni kat sini. Okay, satu cara memanglah you boleh buat balik lah. Command yang sama, kat sini you buat balik curve kat sini, betul you extend kan benda ni. Okey, satu cara lagi adalah kita boleh buat adalah kita menggunakan command mirror. Maksudnya kita mirrorkan benda ni. Kita mirrorkan dua line ni, curve line dengan line pendek ni untuk ke sebelah sana. Okey, command dia MI for mirror, enter to select object. Okay, jadi kalau select dua objek ni, dan dua objek ni lah dia akan mirror. Kalau kata you ada 2-3 lagi objek dan semua yang you select tu dia akan mirror kan. Okay, enter. Jadi sekarang kita nak bagi tahu kat mana dia punya center point untuk dia mirrorkan tu. Okay, so sekarang ni kita tekan shift right click adalah midpoint. Okay, so kita nak midpoint pada this circle. Okay, sebab tadi saya dah command tu lama. Okay, MI enter to shift midpoint. Midpoint tu sebenarnya dia kita nak dia ambil line tengah pada diamond shape ni. So midpoint, betul shift right click perpendicular. Jadi kita nak dia perpendicular pada yang bahagian di sebelah sini. Okay, kita enter. Betul, tekan enter. Nampak dia dah create benda ni. Saya terpaksa buat instruction ni berterusan. Nanti video yang saya record tu saya akan share, ataupun you boleh tengok video yang semalamnya. Mungkin video semalam tu mungkin tak berapa jelas sangat, tapi hari ni saya buat lebih slow sikit lah. So, mungkin saya akan uploadkan video ni kemudian. Okay, so you boleh dengar nanti. Okay, so kat sini kita dah dapatkan the mirror part. So sekarang kita nak sambungkan benda ni. Kita nak sambungkan sini. Okay, tadi kita ada command extend. Kita ada satu cara lagi adalah kita boleh guna command fillet. Okay, F, enter. Untuk klik line ni dengan curve line ni. Kat sini kita nampakkan dia dah terkeluar kat sini. Okay. Sebaiknya adalah kita klik dekat depan ni, hujung-hujung ni dari bawah command. Fillet, enter hujung ni dengan hujung sini. Kita nampak dia akan sebenarnya. Sebab tadi saya klik dekat sini dengan hujung sini, jadi sebenarnya dia loop balik circle ni. Itu kita tak nak, kita just nak hujung ni. Jadi maksudnya sebaiknya adalah kita tekan fillet tu pada hujung line ni dengan hujung curve line ni. So dekat sini dia dah sambung. Okay. So, sekarang ni kita nak keluarkan dia daripada grid, kita pergi nak ke kanan ni. Maksudnya kita nak copykan this thing. Okay, copykan line yang merah ni. Okay, untuk senangkan kerja adalah kita tutup dulu layer ni. Pergi ke layer. Kita nak tutup layer off ni. So nampak layer O ni, kita nampak ada simbol macam mentol tu, kita tekan kat situ. Okay. So dia tutup benda ni. So tu bila dalam AutoCAD ni important untuk kita gunakan layering, guna layer untuk senang bila kita buat kerja. Okay. So sekarang kita nak copykan kita punya yang line kita buat. So command dia adalah CO, copy, enter. So kita select aja semua yang mana kita buat ni. Make sure tu. Select tu maksudnya klik betul tarik kat tu. So you akan nampak command dia. Okay, saya tunjuk balik CO,
Kita klik kat sini, cross kat situ. Jadi mana yang yang kena pada window selection nanti dia akan select lah. Okay, dan enter. Itu bawakan dia ke kanan sikit. Bawa ke sini. So tu kita boleh guna auto. Bila kita guna auto dia betul-betul ikut straight line. Kalau kita tak guna auto dia akan boleh letak di mana-mana, nampak tu. So, kalau kita off kan auto. Sekarang kita nak on dengan auto tu. Jadi kita letak ke sebelah kanan ni. Tu enter. Okay, untuk kita boleh onkan balik lah kita punya layer apa ni. Kat sini saya kata saya kena betulkan sebab sini rupanya ada layer yang guna layer O. Semua kena guna layer online. Okay. Jadi kalau kata you nak pastikan you punya layer ni semua adalah layer yang betul, you select, you go pada ni. Jadi kalau kat sini kalau dia select tinggal kalau hanya kata automatic dia highlight kat outline, maksudnya memang line ni outline lah. Okay, macam tadi tu yang ni tadi bila saya select dia tak keluar apa-apa option, maksudnya dia ada line kat sini adalah bercampur-campur layer. I think that one you can understand from time to time lah. Okay. Okay, so now kita dah ada kita punya logo kat luar ni. Okay, next adalah kita nak buat command bpoly. So bpoly ni kita nak jadikan dia dalam ni area ni. Maksudnya dia jadikan satu line yang bentuk macam ni. Okay, kadang-kadang ni pun you kena check lah. Kadang-kadang ada kalanya kita nampak macam benda dah bertutup satu sama lain, tapi kadang dia ada ruang kosong antara apa ni line ni. Okay, kita boleh testkan dia dengan tu kita klik bpoly. So command bpoly, enter. To pick, to make sure object type tu adalah polyline, to pick. Jadi kita klik kat sini. So kalau kat sini maksudnya ada kebocoran kat sini lah. So ada area yang tidak tertutup. Okay. So kat sini kita boleh test balik. Kita boleh gunakan fillet kita. Command F ni. Nak tengok macam mana command tu bertutup atau tidak. Dia punya ni. Guna F balik. So test balik pada kita jumpa boleh. Lagi ada. Okay, kalau kita nak ni kita boleh test balik kepada semua kita punya line ni, fillet. Okay, atas satu cara lagi adalah kita tengok, kita zoomkan pada ujung ni, kita klik kepada kata curve line ni. So nampak ni ujung ni dia akan ada warna biru ni. Kita klik pada biru ni, kita make sure dia snap kat endpoint tu. Okay, so sebelah sana, sebelah sini pun sama kita buat. Kita keluarkan benda ni, tekan kat ujung dia, keluarkan sikit dulu. Sebab kadang kita tengok mungkin benda ni tidak setepat dia punya snap tu. So, kita masukkan balik, make sure dia endpoint tu. Klik balik bpoly. Saya nampak. So bila sebenarnya kalau kita nak tahu benda line ni adalah bersambung, dia akan bila kita select sini dia hanya select yang bahagian ni saja. Betul, kita enter. So nampak sekarang kita dah jadikan line ni satu macam ni lah. Okay, kita buat yang sebelah lain pula. Jadi benda ni sekarang dah sambung. Okay, sebelah sini dah sambung, sini dah sambung. Sebelah sini kita nak buat satu lagi bpoly. Dia akan select kat sini. Okay, so untuk circle dengan square ni tak kita jangan masalah sebab circle ni sebab dia memang dalam satu line tadi lah, sebab kita buat dia satu line tadi kan. Jadi dia dah memang bpoly lah. Jadi macam command diamond shape ni pun kita dah buat tadi dalam polyline, jadi dah benda ni dah memang line satu. Okay, tujuan kita buat bpoly ni sebab bila kita nak offsetkan dia, maksudnya kita nak besar, kita nak kecilkan dia akan buat serentak lah.
Kalau tidak kita kena buat satu-satu bahagian ni untuk offset kan dia. Jadi banyak kerja. Okay, so kat sini kita gunakan line offset. Kita nak buatkan dia offset ke dalam. So tekan O, enter. Masukkan nilai 10, enter. Klik dekat polyline, kita buat ke dalam. So kita ni yang kita nak. So itulah kita check kita nak. Jadi kita extendkan kita punya outline ni kat luar ni. Okay. Seterusnya kita nak buat dia punya hatching di dalamnya lah. Solidkan dia. Okay, sebab itu nanti senang untuk kita nak buat logo kita nanti. Okay, first kita aktifkan kita punya command hatching. Select. Jadi hatching juga select. Dia dah select. So command seterusnya adalah BH. BH, enter. Okay, so kat sini you akan tahu dia akan keluar option ni. So kita pergi kat swatch ni, klik kat swatch. Pergi tu ada predefined, klik solid. So okay, so dia automatic kat sini. Dia dah selectkan pattern tu pada solid. Kita pergi kepada boundaries, add pick points. So kita nak pick point dalam ni. Okay. Okay, kalau benda macam ni berlaku, maksudnya saya suggestkan you all buat sikit-sikit dulu dia punya hatching ni. Okay, BH. Okay, tekan, enter. Betul H lagi. Kita nak kata that kind of area hatching yang kita nak. Okay. So first sama jugalah. Sekarang kita nak copy ataupun kita nak move. Next adalah kita nak movekan yang hatching ni luar daripada kita punya line ni. Sama macam ni tadi lah. Kita dah hatch contoh sebuah ni. Lepas sekarang kita nak keluarkan ni. Jadi kat sini adalah hatching aja tanpa ada line ni. Ini kita nak buat sama kat sini. So sama juga untuk senangkan kerja kita, always go to the layer. Offkan dulu layer yang outline. So dia tinggalkan yang garisan yang hatching putih saja. Untuk command dia adalah move MO. MO enter. Bukan MO. The command is M. M enter. Then select. Enter. Itu movekan dia ke sebelah kanan sikit. Okay. So dia dah cross ni. So basically kat sini line outline tadi ada lagi lah sebab kita dah offkan dia. Sekarang kita go pada outline, kita buka balik. Okay, so kita dah dapat dah kita punya hatching ni. So inilah yang kita nak bawa ke Illustrator untuk kita buat logo tu. Okay, so nanti you tengok balik step by step macam mana you nak go draw your own logo. Okay, sebaik-baiknya gunakan grid ni, sebesar-besar grid ni untuk you buat you punya logo. Jangan buat kecil-kecil macam ni. Nanti saya nak buat contoh. Okay, bila saya dah buat contoh macam ni, in the future nanti bila you nak logo, try dapatkan logo yang satu you buat tu sebesar ni. Jangan kecil. Sebab bila you buat kecil, nanti ada problem bila kita nak bawa import ke dalam Illustrator sebab dia terlalu small. Nanti bila kita trace nanti dia akan bercantum satu sama lain. Itu kita tak nak. Okay, so this is my recommendation. Minimal logo. Lagi besar lagi bagus sebenarnya. Kalau you nak buat logo lagi besar lagi bagus. Okay, tapi dia akan jadi berat lah bila kita nak command tu. Okay. So sekarang ni kita pergi ke Illustrator. Kita on kita punya Illustrator. So ni contoh yang saya dah buat semalam. Saya off ni dulu. Okay, saya off. So kita pergi ke file, buka Illustrator, pergi ke file, new.
Okay, kita nak adalah size paper dia A4. Okay, ni dah betul. Unit centimeter, orientation bukan portrait Sekejap saya tengok ada siapa yang masuk, lambat masuk ni. Sekejap. Siapa yang komen ni? Dah masuk belum Zakuan ni? Dah Mr. K, thank you. So please jangan lambat try masuk sebab saya bila start kelas ni saya tak boleh nak tengok dah siapa yang masuk ni. Okay, so kita dah buka Illustrator. Kita pergi ke new, file new, A4 cm dan orientation the landscape. Kita klik OK. Okay, so bersih kat sini. So next kita keluarkan ruler. Kita view, ruler, show ruler. Okay, dia kalau nak senang ni, you tengoklah bila show ruler ni ada command ni. Control R. Ini in the future bila you dah expert with the software, you akan guna all the shortcut lah. Senang. Okay, tapi yang ni untuk this tutorial saya akan tunjukkan kat mana kita nak keluarkan all this command apa benda-benda yang kita nak. So ruler is very important untuk kita nak do punya kat sini kita dah tahulah paper kita betul 29.7 21 cm. Okay, now kita go back to our logo. Okay, sekarang kita nak copykan benda ni aja. Okay, so terus select je. Tak payah ada command apa, select. Klik, select. Okay, go to atas ni, edit, copy. Terus pergi kepada you punya Illustrator ni. Okay, terus tekan edit, paste. So nampak dia dah keluar kat sini. Jadi apa benda yang you logo yang you buat tu, you buat. Sebenarnya dalam Illustrator ni pun you boleh draw juga. Tapi of course Illustrator ni complicated sikit lah. Tapi tak apa, that one tu benda ni once nanti next semester you belajar dengan Misaran nanti, mungkin dia akan belajar lagi detail lah about software. Tapi macam saya cakap tadi, saya lebih nak tunjuk you step by step, lebih pada project base. Maksudnya macam mana kita nak gunakan tiga-tiga software ni tertumpu pada apa yang kita nak buat ni, yang logo ni. So this is my way of teaching the software so that you akan terus understand. But I don't want to teach you command without any purpose. Jadi mungkin untuk you nak faham tu mungkin lambat sikit. Okay, so sekarang bila dah kita paste kat sini, kita nak besarkan dulu. Okay, setiap kali you paste your logo, make sure besarkan dulu sebesar-besar ke paper ni, sebab bila kita trace nanti dia akan tidak ada line yang bercantum satu sama lain. Jadi kita nak buat besarkan ni. So always guna klik shift sebelum you besarkan ni. Kalau tak tekan shift, nampak ni, logo ni dia akan distort. Okay, kita tak nak logo ni distort. Penat-penat you buat tadi ikut scale apa semua, dia distort sini. So kita besarkan ni proportion, ikut proportion. Jadi kita always tekan hold shift dekat keyboard, baru kita tarik benda ni. So nampak ni dia akan proportion cara dia tidak distorted lah. Okay, so kita nak besar ni. Okay, next adalah you klik kat luar ni, dia akan unselect. Okay, jadi klik ni untuk select. Okay, so sekarang make sure everything bila you nak bagi command pada apa-apa benda ni, make sure benda ni adalah selected. Okay, so go to object. Okay, nampak rasterize. So go to rasterize. Command dia grayscale, high 300 ppi dengan white background. Okay, klik OK. Okay, so benda ni sebenarnya dia baru convert dia punya line AutoCAD tadi kepada image. Ni baru image ni belum vector. So tu bila dalam Illustrator ni adalah yang bagusnya adalah kita nak buatkan dia dalam bentuk vector. So vector tu yang akan senang you ubahkan color apa semua. Kalau sekarang ni image ni susah sikit. Image ni lebih pada Photoshop, okay? Bukan pada Illustrator.
Okay, next adalah sambil make sure you klik pada objek tu masih lagi aktif. Go to object, image trace and make and expand. So nampak ni, sebenarnya basically dia dah convertkan you punya line ni pada vector. Okay, siapa yang tak dapat dia option, okay tak apa. Buat dulu yang this command, kalau kata benda ni tak seperti yang saya tunjuk ni, okay, apa yang you kena buat adalah you go to edit, you undo dulu. Okay, make sure dia select. Untuk atas ni ada dia punya option dia. Okay, image trace ni. Okay, black and white. Okay, black and white. Tekan kat situ black and white. Okay, so benda ni basically dia dah trace black and white. Lepas tu you klik ke expand. So nampak ni, dia dah convert benda ni kepada vectors. Okay, so sekarang ni sebenarnya dia ada warna putih ni. Bila dia trace dia ada warna putih, ada warna hitam ni, tapi benda ni bersambung, masih lagi bersambung. So sekarang apa kita nak buat adalah kita klik dulu, aktifkan. Untuk right click pada objek, kita nak ungroup ni. Okay, so nampak ni. So sekarang ni dia dah separate kan. Jadi mana yang hitam, yang putih ni dia akan separate. So sekarang ni kita nak buang yang warna putih ni. So kita klik yang warna putih ni. So make sure kat sini pun ada ni, nampak ni. Klik salah satu pada putih, then you go to select same fill color. Nampak dia akan automatic select mana yang putih-putih yang tu. Jadi kita tak nak tu. So bila dah select tu, dia tekan kat keyboard, delete. So dia akan buangkan semua yang warna-warna putih kita tak nak tu. Okay. Itu terpulang pada you punya design nanti lah. Let's say kata dalam your design nanti, memang warna yang putih tu you nak, jadi kekalkan lah. Mana yang tak nak tu you delete. Okay, dia terpulang pada you punya reka bentuk design nanti. Okay, so sekarang ni kita dah removekan all the white color tu. Sekarang ni untuk senang saya selalu groupkan dulu mana yang sama. For example sekarang ni nombor 5 ni. Okay, saya nak group ni. At the moment dia ada separate entity. Okay, sekarang kita nak groupkan dia. Klik dulu satu dekat mana-mana ni. Kita tekan shift. Dan klik the second one. Dan third one. Okay, so kat sini right click, you tekan group. So maksudnya sekarang benda ni dah jadi satu group. Okay, bila satu group ni senang lah. You akan terus pergi ke kata swatches. Ataupun you open pergi window. Klik swatches, you akan dapat ada swatches kat sini. So you dah boleh pilih the color. So make sure dekat command ni adalah you nak ambilkan dia punya fill ni, not the outline. So kita senang, kita nak change the color untuk itu. Okay, sama juga yang kosong ni pun sama. Kita nak jadikan dia sebagai satu entity. Kita klik shift and select all the remaining circle tu. Dan right click, group. Okay, sama juga saya nak colorkan dia warna orange for the gold. Okay. Okay, sama. Dan dia punya logo tengah ni, dia ada, this is the original of the Kojora punya original logo. Kata saya nak, at the moment ni dia adalah terpisah-pisah lah. Sama juga kita nak groupkan dia. So select each of the logo punya komponen ni. Okay, right click, then group, dan I nak colorkan dia dark green. So itu cara macam mana kita nak. Itu bila dalam Illustrator ni, ingat dia Illustrator ni dia akan, bila you print dia akan nampak very sharp punya line. Dia compare dengan kalau berbeza dengan Photoshop, bila you tengok dia sebenarnya dia punya line tu tak sharp. Kan dia sebab dia pakai macam pixel je. So this different vector tu. Photoshop is more like for the image punya editing. It's not for you nak draw, kalau you nak buat poster ke apa, nak nampakkan you punya line sharp atau tulisan tu sharp, you have to use Illustrator. Okay. So once kita dah kata okay kat sini, okay, kita select semua kita punya logo dan kita group. Okay, kalau boleh kita tak nak besar sangat macam ni lah. Sebab tadi kita besarkan tu because kita nak trace tu. Once kita dah trace dah okay, kita boleh kecilkan balik. Lepas tu kita tekan shift. Okay, logo ni sebaik-baiknya kita akan bagi ada breathing space lah. So kat sini kita bagi dia bukan 2 cm ke paling tepi lah. Kalau kat sini tak apa, besar tak apa. Jadi tengok mana yang mana terdekat tu, kalau boleh kita jangan dekatkan sangat dengan kita punya apa ni, paper tu.
Okay, so dia ada breathing space. So it's like very nicely in the center of the paper. Okay, so kita dah buat kat situ. So next kata kita nak masukkan tulisan. Okay, masukkan tulisan. So the next is adalah kita punya ni atas ni type tool ni. Okay, so ini saya nak siap-siap buatkan dia warna hijau. So saya klik kat warna hijau sini. Okay, saya klik dekat swatches warna hijau. So dia akan aktifkan warna hijau. So saya nak kena draw sebab saya nak buat satu tulisan yang mengelilingi kosong ni. Okay. So kita akan buat dekat sini. Okay, tak apa, ataupun saya tunjuk dulu the normal punya tulisan. Saya gunakan tab tu. Okay, sebelum tu, bila saya keluarkan tadi kita punya ruler ni, adalah untuk kita nak, ruler ni juga akan bagi kita option macam kita nak keluarkan guide. Guide is very important dalam design. Kita tarik, kita klik dekat gunakan selection punya arrow ni. Klik dekat the ruler, just kita tarik je. Okay. So nampak dia akan keluar. Benda ni, line ni tidak akan keluar masa you punya printing saja. Sebab ini adalah untuk kita punya guide saja. Okay, kita make sure cara kita alignkan tulisan kita apa semua tu selari dengan the logo tu. Jadi dia akan nampak very professionally, very kemas. Okay, yang ni biasanya you kena zoom sikit lah. So sini ada letak few guides untuk kita nak letak tulisan kita tu. Biasanya lebih kurang lah itu. Okay, so that is the guide yang kita perlukan untuk this exercise. So sekarang kita keluarkan, kita nak type kataan tahun. So kita letak tahun kat sini. So kita gunakan normal type tool. So klik kat sini. Okay, so just type dulu. TAHUN, tahun. Okay. Kita tengok dia kadang-kadang tu lah, walaupun kita dah select hijau tadi, dia akan dikeluarkan warna hitam. Kita tukarkan balik warna hijau. So benda akan warna hijau kat situ. So kita kat atas ni kita akan tengok option tu kita punya font lah. Okay. Kita nak guna font apa. So kat sini saya nak guna Central Gothic. Okay, kita nak guna Central Gothic. Saya nak guna option Central Gothic Bold. Untuk kita punya logo ni. Okay, itu kita letak dia punya logo ni kat touch one of the line. Dan tarik ke shift dan tarikkan dia. Untuk kata you nak kata spacing and nak bagikan scale listen tu. Dan you adjust balik lah. Make sure the tulisan tu touch on the both line yang kita nak buat. Kita bagi cat tadi. Okay. So, satu cara lagi adalah you klik situ, you pergi ke character, you boleh adjustkan kat situ dia punya tulisan. Maksudnya tulisannya berapa, 62, betul dia punya spacing. Kata spacing tulisan tu, kita nak besarkan sikit, kita boleh buat kat sini. So sekarang ni kita just nak buatkan kosong dulu. Okay, untuk kita placekan macam mana kita nak placekan kita punya kataan tulisan ni. Okay, using the guide tu sebagai kita punya panduan. Okay, next kita nak masukkan tahun anniversary ni, maksudnya tahun 1971 ke 2021. So saya klik kat sini satu lagi. Dan klik kat salah. Dan touch on the vector tu. Okay, situ. Kita klik 1971. Enter 2021. Okay, again color dia dah defaultkan balik pada hitam. Kita select balik warna hijau. Okay. Untuk kita boleh gunakan option character ni.
kita pergi ke dia punya spacing ni. Kita nak jangan besar sangat. Jarakkan dia atas ke bawah tu. Untuk sama juga scale dia ni kita boleh nak kecilkan sikit. Okay, lebih kurang kat sini. Kata kita dah okay size kita pergi ke karakter tengok balik kita punya spacing of dia tu. Okay, kalau yang ni dia dah terlalu dekat, kita kecilkan lagi dia punya tulisan. Sekali itu adalah kita punya positioning of kita punya tulisan ni. Okay, kalau kata kita rasa nak jarakkan lagi benda ni, kita nak bagikan dia somewhere here. Sampai kat sini lah. Okay. So kita go pada tulisan kita go kepada karakter, pergi pada dia punya spacing ni. Set the tracking spacing antara tulisan ni. Let's say kata kita nak about 150 lah. Okay, itu kita punya tulisan tu kita dah set kat situ. So kita nampak kedudukan 1921 ni selari dengan yang lebih kurang dengan tahun ni punya height ni. Okay. So next tadi saya cakap tadi, kita nak buatkan dia circle kat sini. Kita nak buat circle untuk kita nak buatkan teks kita melengkung kat sini. Okay, first kita draw the circle dulu lah. So kita yang ni kita aktifkan line ni sekarang fill. Kita nak aktifkan line, jadi kita gunakan tekan pada arrow ni. Jadi dia akan swap kat sini. Okay. Dan tekan pada rectangular ni. So default dia rectangular. You klik lama-lama, you akan nampak ada option. So kita nak adalah yang ellipse punya command ni lah. Ellipse punya option. Okay. So kita nak circle kita ni lebih kurang lebar kosong yang kita ada ni. Jadi kita ambil lebih kurang luar sikit daripada tu. Klik, drag, shift. Okay, so kita lebih kurang lah, kita nak dia lebih sikit daripada situ. Kita klik out. Kita repositioningkan kita punya circle. Okay, kita adjust guna arrow pada keyboard. Dan kita nak kedudukan dia tu. So, tadi saya nak kecilkan sikit. Saya nak sikit dia besar sikit daripada circle yang kita dah ada sekarang ni. Okay. Ini sebenarnya kita nak gunakan ni bukan line untuk kita logo ni, kita tambah ni, tapi just kita nak buat line untuk letak tulisan. Okay, next kita pergi kepada type tool ni tadi, klik lama-lama. So dia akan ada option, banyak lagi option. Kita nak yang type on the path tool. So tekan kat situ. Okay. So make sure ni color ni kita tukar balik lah. Kita nak fill color ni. Okay, dengan option tu nampak dia ada command dia nampak dia macam ada curve line tu. So kita nak betul-betul kat tengah-tengah ni. Kita klik kat situ. Jadi kita klik dekat line yang kita nak pada tu. Jadi dia dah ubah tu. Jadi sekarang line yang kita buat tadi dia akan jadi path untuk kita punya teks. Okay, so kita tulis perkataan sambutan. Okay, semua benda spacing tadi dah besar sangat. Okay, kita klik dulu sini. Go back pada character. Kita nak tulisan dia kecil lagi. Okay, spacing ni kita tak nak besar, kita nak kosong balik. Default punya spacing. Okay, color tadi kita nak warna hijau. Tekan balik tulisan untuk option color ni. Tu kita boleh sambung balik kita punya tulisan ni. Tulis sambutan tu. Beli emas Dora.
tulisan kita dah okey, tapi sekarang kita nak semuanya adalah tulisan ni dia touch sampai sini. Jadi kita go balik pada karakter kita. Okey, satu adalah kita boleh buat dengan besarkan tulisan ni. So satu adalah dia punya space ini. Kalau kat sini nampaklah dia punya space ni lebih kurang, tulisan ni dengan spacing 0 tu dia dah boleh muatkan kat sini. Okey, kalau kata kita tak, yang ni macam ni saya tak berapa happy sangat, saya nak dia betul-betul kat tengah ni, jadi saya nak move ke ni. So kat sini you can tengok dia akan ada dua line ni. So line ni yang kita nak move kan ni. So sini ke sana, untuk yang ni kita akan move kan sikit. So dia akan betul-betul position ni lebih kurang dekat atas ni. Betul juga. Yang sebelah sini dia akan touch ni. Kalau kasi kita nak lagi dia touch pada line guide kita tu, go pada karakter, kita tambahkan kepada spacing dia ni. Okay, nampak. So spacing ni kita nak betul-betulkan dia punya ni. Okay, bila you buat grafik ni, kena make sure betul lah. Sebab bila grafik designer ni gunakan C, dia punya logo dia quite nice. Sebab pasal dia punya peletakan everything tu ada reference dia. So always ada reference. Sampai kat sini kita kan ada kata kita nak betul-betul kat tengah. Jadi setiap elemen pada yang you buat tu is a guide for all other elemen peletakannya. Jadi dia akan nampak nicely. Okay, sekarang kita control minus, kita tengok. So basically kita dah dapat lah kita punya basic composition of our logo yang kita nak. Okay, so ada moment sekarang ni guide ni kita tak nak dah lah. So guide ni kita tak nak dah, kita pergi view guides, hide guides, ataupun you boleh clear kalau kata tak nak lagi lah. Kat sini saya nak hide. Okay, so saya select pada saya punya logo dengan tulisan semua dan right click, groupkan dia. So bila group ni, bila kita nak gerak mana-mana dah senang lah, sebab dia ada satu group. So sekarang ni kita nak alignkan dia pada paper. So automatic dia akan, kalau saya ni saya dah memang setting dia ada alignment punya command kat atas ni. Kalau tidak, you boleh go to window, aktifkan align. Okay, so nampak align punya window keluar. So sekarang kita make sure kita click on the logo yang kita dah buat tadi. Kita pergi ke horizontal align center, nampak ni dia akan automatic alignkan logo tu into center of the paper. Betul, satu lagi adalah vertical align center. Nampak dia akan adjustkan automatic. Kalau kita nak tahu, kita akan go macam lari ke sikit dulu lah. Klik pada logo, horizontal align center dengan vertical align center. So dia akan automatic place on the paper. Okay, so ni kita dah boleh savekan kita punya file ni lah, logo. Okay, save. Saya rename balik lah. Kita logo ni semalam. Soal ni 24. Saya letak tarikh 24. Logo dan your name and date. Okay, let's see kita dah ada ni. Sekarang next adalah saya nak save juga dalam JPEG satu. So this is actually AI. File AI for Illustrator punya file. So that is the file punya extension. So sekarang ni kita nak save satu dalam Photoshop. Untuk Photoshop tadi, jadi kita file, go to export. So kita akan dapat satu logo ni. So gunakan tajuk yang ada sekarang ni, saya akan klik export. So color mode adalah CMYK. Make sure is 300 Okay, so benda tu dia dah save dalam kita punya file dia dah. Okay, next adalah kita nak buat kita punya rational. Okay, kalau kita pergi ke you punya apa ni, tutorial kita bagi tu. Okay, logo tadi kita dah buat dah. So first paper awak tadi daripada AutoCAD ke Illustrator tu dah siap. Jadi logo tu you dah buat. Okay. Next adalah kita nak buat rational tu, page for the rational. Maksudnya kita akan letak all the command-command all the maksud-maksud lah pada logo tu. Lepas tu selalu lagi logo adalah perlu kita ada black and white text kita. So that logo ni macam mana rupa dia pun, dia akan dicetak ke, akan difotostick ke, akan jadi letterhead ke, tetap kita akan nampak the character of the logo tu tidak akan lari. So to make sure logo you tak akan ada yang overlapping. Okay, so this is a good contoh good logo.
dia propose by your senior, maksudnya dia ada dalam version yang original color, maksudnya dia ada gradient. Tapi bila time kata dia monochrome, dia akan dapat ada discounting. Terpulang lah, mungkin kat sini dia guna solid black, blue, dark blue on white background, dan sini white on dark blue background. Ataupun kadang kita boleh pakai black lah, black on white background ataupun white on black background. So ini kita akan buat dalam kita punya rational punya board sekarang. Okay, so ini sekarang, ini masih lagi logo. Sekarang kita save satu lagi file, save as. Kita tukar kita punya tu pada rational. Okay. Sekarang ni sebab kita nak kecilkan dia, sebab kita nak command. Okay, first, tadi sebab tadi kan dia masih lagi dalam original. Jadi tulisan ni masih lagi edit, boleh diedit. Jadi kalau kita tak nak tulisan ni diedit, kita pergi ke type, create outline. So nampak ni. So sekarang tulisan ni dah jadi satu-satu dah ni. Dia tidak lagi boleh diedit. Okay. Sebab sekarang ni kenapa kita perlukan macam ni, make sure the original tu you always simpan the original. Ni kalau kata logo ni you nak kongsi pada orang, okay, you save as lain dulu, then baru you buatkan dia create outlines. Sebab tujuannya adalah kadang-kadang file yang you share ni, kalau kata you tak buat create outline, you bagi pada orang lain, tapi orang lain tu buka pada Illustrator dia dan dia tak ada font yang awak ada tu, yang awak buat, dia akan automatic tukar pada font yang ada pada dalam dia punya komputer. So dia akan lari lah, dia lari balik setting-setting ni. So tu kata bila kita buat create outline tu, maksudnya dia dah matikan dia punya font. Jadi kalau bila this version, you buka kepada mana-mana pun dia takkan lari lah. Sebab dia dah convert everything to vectors. Okay, so itu adalah dia punya sebab lah. Okay. So now kita nak reducekan dia lebih kurang dalam 20%. You agak-agak je lah dalam half of the paper ni. Okay. So you tekan Control Alternate dan klik kat sini. You tarik ke bawah ni. Okay, this is to make a copy lah. Ataupun satu cara you klik klik pada objek, pergi edit, copy, betul edit, paste in place. So dia dekat sini, so dia tarik nanti kat luar. So kita akan nak 3 je ni lah. Satu ni kita terus buat the center. So this one kita akan buat the original color. So yang ni kita nak tukar kepada black on white background. So kita tekan pada objek, kita go to swatches, kita tekan pada hitam. Okay. So yang ni kita nak buat white on black. Okay, first kita kena buat yang dia punya black background dulu lah. Okay, ni terpulang lah tadi. Kalau tadi kata you nak buat solid color biru pun tak apa. Macam ni. Okay, macam tadi yang sini buat solid color biru. Sampai saya nak buat warna hijau. Tak ada masalah. Kita orang beli, kita akan better kita buat warna hitam. Sebab tunjuk kita dah buat test apa ni, black and white test ni. Okay, yang sebelah kanan ni kita akan buatkan white on black background. So pergi kepada tadi option shape ni, kat rectangular ni, klik situ. Kita klik dekat situ, you buat je, you punya rectangular situ kat situ. Okay, so warna hitam kat situ. Alright. So sekarang ni nampaknya your logo tu hilang. This is because the object yang baru yang rectangular you buat ni adalah atas logo tu. So dia tak nampak. So now klik pada rectangular tu, right click, arrange, send to back. So dia dah nampak dia punya option logo tu ada kat sana. Okay, sekarang you klik pada logo you. Sekarang ni yang you nak tekankan warna putih. Okay, so make sure that is the putih. So this one ni, this is what kita dia black and white test ni. So sekarang you tahu logo you macam mana pun keadaannya, you buat black on white ke, solid color ke, ataupun you buat white on black ni, tetap all the character tu akan nampak. Dia tidak ada hilang. So tu a good logo actually, dia perlu nampak dalam mana-mana. So dia akan dapatkan good. So kenapa tu? Kenapa Fatin?
Okay, so kita dah ada this 3 logo ni. So sekarang kita nak tambahkan perkataan. Kita nak gunakan logo dengan rational. Okay. Kita tambahkan perkataan itu. Rational dan monokrom lah. Kita nak kat situ. Kita besarkan sikit tulisan dia. 24. Space ini kita kosongkan balik. Okay, so kita klik kat situ. Control alternate untuk you copykan you punya tulisan ni. So this one you just edit boleh. Okay, so itu untuk you punya label kat situ. Sekarang ni adalah kita nak you nak letakkan you punya rational lah dalam you punya design. Okay, again kita keluarkan dulu kita punya guide. Okay, so bila kita tarik tak ada tu, maksudnya you punya guide ni dalam log ni. Maksudnya you tak show. Okay, show. Jadi sekarang nampak ni, kita ada grid line yang asal, guideline asal. Jadi kita tak nak lah. Jadi kita pergi ke guideline, kita clearkan guideline. So kita create baru. Alright, so kita klik kat situ. Okay, so this is our guide. Jadi kita tengoklah kat mana kita nak buat you punya guide ni. Okay, so sekarang ni kita gunakan arrow line warna merah. So kita tukarkan kita punya fill kepada line. Okay, kita aktifkan line, kita tukar warna merah. Jadi gunakan line segment tu ni untuk you tarikkan you punya arrow ni lah. Okay. For example, nama sambutan tu betul kosong ni. It's up to you lah berapa banyak rational yang you nak tunjukkan. So macam tadi yang macam your senior punya kerja tu. Tengok sini. So sini dia example lah, tengok macam mana dia labelkan tu. Mungkin jadi tak banyak sangat elemen, jadi dia tak perlukan banyak description lah dekat dia punya design. Okay. So sini saya just tunjuk je macam mana you buatkan command arrow ni untuk line ni, untuk you buat ni. You buatkan contoh tu. Betul aktif kembali warna hitam. Okay. Dan kat sini you boleh type lah. Okay, ni saya just copy lah nak tunjukkan kolonel you dah labelkan benda ni semua lah. Okay, this is for exercise. Nanti you boleh detailkan benda tu. Okay, sekarang ni kita hidekan balik kita punya guides. Okay, so basically kita punya logo ni dah settle lah ni. Kalau you nak buat line, nak separate kan dia pun tak apa, boleh. Just klik line kat sini. Dan you pergi ke stroke untuk tebalkan dia punya line ni. Sebab atas ni ada command stroke tu. Saya juga repositioning balik lah. Setkan balik dia punya width of the line ni. Okay. You boleh adjust balik kalau rasa tak okay. You adjust select balik semua. Kalau kata benda ni dah okay, you just go to save. Then again you go to export juga sebab kita nak masukkan dalam kita punya illustrator. So rational date 24. Okay, CMYK.
Okay, so next kita akan pergi ke Photoshop pula. Okay, so this is yang semalam ni lah. So go pada you punya ni, buka balik pada you punya file. So tadi hari saya buat tarikh hari ni 24. So this is logo yang saya buat hari ni 24 dengan so rational 24. Okay, saya keluarkan, saya buka dua-dua ni Okay. So kalau you tengok actually dia punya image ni agak kecil sikit daripada size biasa. So you pergi ke image canvas size, make sure you tukar balik. Jadi sekarang 29.7 tu betul, with height dia 21, dia akan tukar ke 21. Okay. So nampak dia akan besarkan balik lah dia punya sini. Dan save. Okay, pergi ke logo pula sama juga, pergi ke canvas size, edit, image canvas size, tukar apa ni. Jadi width dia 29.7 is A4 punya width, height dia 21. So you akan so this is the paper, logo on the right A4 punya paper lah. Then you save. Okay, sekarang kita nak buatkan superimposekan dia pada dalam kita punya tu. Jadi sekarang kita buka dia punya template punya file. Okay, so kita nak buatkan logo pada baju ni dan juga pada botol ni. Okay, first kita pergi ke yang logo dulu. Kita go to the logo. Kita gunakan command, dia sedang Photoshop command selection marquee ni. Rectangular ni. Okay, so kita select kat sini lah. Tengok mana area shape mana logo ni yang kita nak. Select, then go to edit, copy. Dan pergi ke product, file ni, then edit, paste. Okay, so ni besar lah, jadi kita nak kena kecilkan dia. Edit, transform, scale. Sama juga untuk make sure kan you punya logo ni tidak distorted, always tekan shift sebelum you kecilkan dia punya ni. Okay. So repositionkan kat situ. Dan applykan logo tadi tu. Apply tu maksudnya dia akan kecil. Okay, kat sini you akan nampak dia punya logo ni nampak still ada warna paper ni. So go to the layers. Okay, make sure the layers ni aktif. Kat sini you akan nampak ada option. Okay. So dia ada option apa semua. Kat sini you boleh gunakan multiply. So nampak dia akan start to multiply kat sini. So this is your logo kat sini lah. Lepas tu dia akan blend with the image. Okay, satu kita nak buat satu logo kecil kat belakang ni. So kita gunakan klik Control Ultimate. Control Ultimate, tarik sini. Okay, kita nak buatkan kat belakang ni. To transform, scale, shift, kecilkan. Kita boleh buat satu kat belakang ni. Ataupun dia boleh buat macam mana sini you buat tu. Okay, dia boleh gunakan perkataan, for example, sambutan you boleh emas apa benda tu. Jadi kat sini you boleh buat kat belakang ni lah. So macam logo yang kita buat tu adalah sambutan 50 tahun Bandaraya Kuala Lumpur. So you boleh buat perkataan tu dekat belakang. Okay, yang itu terpulang pada kamu. You punya pilihan ni. Kat sini. Ini saya just tunjukkan contoh. Okay, satu sekarang ni kita nak buat adalah the same thing tapi kita nak buat kepada botol ni. So kita guna pada yang rationalnya. Okay, kita nak yang black. This option, black on white punya option ni. So, sebab normally kadang bila orang buat yang untuk merchandise, payung ke apa, normally dia akan buat dalam single color punya print. Jadi kadang kita gunakan this option. Okay, so edit, copy, go to the product and edit, paste.
Okay, so sama juga kita adjust dulu dia punya scale, dia punya size. Tekan shift. Kalau dalam this kind of size, nak buat ni. Then double click untuk matikan command dia. Okay, kat sini still dia ada benda yang putih ni. Kita nak gunakan option kat sini, kita guna divide. Okay, nampak? So dia jadi warna putih. Jadi dia guna macam sama macam option tadi lah. So kat sini dia akan jadi warna macam white on dark punya background. So dalam case ni, this is our botol ni lah. Kita nak bagi dia kind of option. Okay, you boleh buat lagi lah dekat tempat lain ni. Sama juga. Okay, kita juga nak buat satu option lain kat sini. Jadi kena ingat lah sebab bila dalam sebab bekas ni mungkin kecil, so make sure you punya kata image tu sepadan lah ataupun proportion dengan the image tu belakang tu. Okay, jadi kat sini kita nak gunakan option yang biasa tadi tu, multiply with the black in color. So kita boleh bagi to the client. Kalau kata let's say kita propose this thing to someone, so kita boleh tengok lah sama ada dia nakkan this kind of option, white on dark ke ataupun black dark on the white background ke. So dia kind of option lah. Ataupun you nak bagi satu option yang original color. Original color ni pun tak ada masalah. For example, you copy balik satu. So normally kat sini kita nak bagi option pada klien tentang macam mana lah this logo apply pada produk ataupun merchandise. Dan kalau this one with the original color, dan dia ada single color punya option. Sebab benda-benda ni kalau dia tahu dalam printing ni dia akan melibatkan cost lah. Single color, cost single color tu akan jadi lebih murah berbanding. So you can do this option. Okay. So basically tadi I dah tunjuk lah from daripada AutoCAD. Okay, macam mana daripada AutoCAD ni you boleh bawa, you boleh start buat you punya logo properly lah, nicely, ikut shape, ikut apa benda yang you nak tu. Okay, so you go back pada step by step punya manual tu. Buat kertas saya ada buat ada step tu. Then you can draw your logo. Then you start do the hatching. Then separate the hatching from the line. And you select, you copy. Dan you buka pada you punya Illustrator. Okay, paste. Then you edit you punya logo kat sini. Then save as kan sebagai you punya rational board. Then betul export pada you punya image so that you can use it dekat dalam Photoshop. Okay, once you kat Photoshop ni, you dah boleh, tadi macam first setkan balik paper dia pada A4. Okay, then you can use this untuk editkan ke you punya contoh option, contoh pada produk. Okay, so make sure bila time you punya produk ni, sebab tadi asal dia JPEG, tapi because once you dah ada all this layering, then bila you tekan save, okay, dia akan bagi save dalam Photoshop punya version PSD. So make sure always ada original work you. Okay, jangan flatkan dia. Okay, don't flatkan dia. Sebab benda ni in the future kata you nak edit senang. Okay, kata let's say kata you dah memang nak this kind of ni dah okay. Sama juga you go to file, save as, you pilih option JPEG. So JPEG ni yang dia akan flatkan you punya image tu. So dah you akan ada satu version yang JPEG ni. Sini you boleh klik kat sini. Open. Dalam template ni.
So you boleh buka yang version JPEG. Okay, so version JPEG ni dia apa dah, sebab dia dah satu layer dah. Okay, sebab dia adalah image benda yang you buat tu. Okay. So, itulah sekarang you ada lebih kurang ada 30 minit lagi. I think you can explore your logo, gunakan step by step tu. Okay. So anything you kalau tak berapa clear, you can ask me lah. Okay, so macam saya cakap tadi, you can go to you punya classroom. Okay, classroom. Kat sini semua dah ada contoh untuk next week punya submission, apa benda yang you perlu buat. Nanti kat sini pun saya dah tunjuk kat you punya apa dia, file-file tu semua. Okay, so this is you punya, I just stop sharing tadi. Oh, sudah present now. Okay, so dalam ni you tengok dekat dalam you punya material tu. So sinilah you try gunakan, tengok balik satu-satu step by step untuk setiap benda tu, ataupun you can just play the video and sambil tu you can pause and also buat and pause and buat, so that you boleh tengok lah. Okay, so this is symbol kalau dalam ni, command saya atas ni, all this symbol arrow ni which bermaksud you kena enter lah, tekan keyboard ataupun you kena klik the enter punya key. Okay, so you can start draw your own logo, and then this is the second part, is the step by step macam mana you can import and edit dalam Adobe Illustrator. Okay, satu sini, then betul save as your JPEG. And then dekat dalam Photoshop you can open and bukakan kita punya template punya image yang saya dah bagi tu. Okay, saya dah bagi kat dalam, sudah ada template ni, product template. So kat situ nanti yang you kena masukkan ataupun superimposekan you punya image logo yang you buat ke dalam template. Okay, so dia step by step. So this is for next week. So next week you akan perlu submit 3 benda ni. Satu logo, satu rational dan satu produk. Sama macam contoh yang saya dah bagi dekat dalam classroom tu. Yang okay. So your sini, ini adalah exactly yang you kena produce next week. Maksudnya you akan ada satu A4, nanti you combinekan dalam PDF 24. You mergekan ni, you go to PDF 24. You pergi ke command merge file. So you select 3 file tu, jadikan satu PDF file. Macam yang saya bagi contoh. Okay. So one logo, one rational and the product punya ni lah, image ni. Okay. Lepas tu apa benda yang perlu ada lagi adalah, then you kena print the logo and the rational tu dalam A4 paper. You kena go, kalau ada printer yang print, tapi I prefer you ada yang laser printer punya, not the inkjet. Sebab inkjet tu bila time you print on the paper dia akan macam ada kembang sikit, itu kita tak nak. Kalau boleh you printkan on the laser punya ni lah. Jadi kat kedai mana-mana pun I tak tahu lah, mungkin area tu mungkin lain sikit, tapi kalau kat area KL standard A4 color is always RM1 je lah. Then beli juga satu helai A4 clear plastic cover. Okay, ini selalunya kalau buat assignment kadang depan tu akan ada plastic cover. So satu plastik tu you kena nak you beli satu, sebab nanti kita nak buatkan kita punya next week kita punya 3D printing pen tu. So normally kita akan letak you punya logo, kita letakkan plastik tu, baru you buatkan you punya pen, so that dia tidak melekat pada kertas tu. So that's why the reason of this clear plastic is to
biasa kata apa kata lapisan untuk tak nak bagi pen tu melekat pada your paper. So make sure this is the thing that you can produce this week. So this week besok macam hari Jumaat cuti, then try guna check waktu tu untuk you buatkan you punya exercise ni. Jangan buat last minute sebab benda ni dia ada banyak proses dan this is actually involve maybe to some of you software yang agak baru. Jadi buat sikit-sikit, satu hari tu you mungkin je buat dulu AutoCAD. The next day tu you can terus ke Illustrator, dan the next day you can do Photoshop. Dan tengoklah, mungkin the first try tu mungkin tidak smooth ataupun ada benda yang mungkin you tak berapa jelas. You can always go back to my video and tengok balik lah dia tutorial. Okay, alright, so I can stop my sharing kat sini. So any question sebelum saya off the record? So ada yang jelas tak? Tapi benda ni I think you kena buat dan you kena faham lah, baru you faham lah. Okay, so kita pun tak ada masa sangat nak check sama-sama satu-satu. It's good that you buat terus. Okay, buat terus you punya logo. Start by open pada AutoCAD dulu. Do step by step macam logo tu. Kalau boleh simplify lagi bagus. Okay, you can cari, you tengok contoh-contoh logo yang sedia ada, macam mana benda yang you nak buat tu. You can refer to that, then you do on your AutoCAD. Okay, so dalam AutoCAD tu make sure, macam ni saya contoh, tidak ada satu elemen, kalau boleh make sure you punya logo ni ada dia punya gap between the element tu. So that benda ni yang cakap bila time you buat black and white test tu, dia akan, kalau you tak buat benda ni, dia akan hilang dia punya karakter tu. Dan kalau macam ni mungkin agak jelas lah, walaupun kalau benda ni melekat kat tepi pun dia akan still jelas kosong apa. Tapi kalau kata benda ni you punya tu quite complicated, benda tu image. So logo kalau tak buas dia punya satu elemen tu orang tak dapat nak faham, then dia tak jadi benda yang bagus lah pada logo. Okay, so alright, so kita dah pukul 10.30 ni. So I think 30 minit seterusnya I think you can do you punya assignment ni. You can start by do the AutoCAD dulu. Okay, so thank you untuk hadir kelas hari ni. So anything you can WhatsApp me. Please avoid, jangan WhatsApp saya waktu malam Anything please WhatsApp me, latest pun 8 malam Jangan terlalu lewat sangat. Okay. Okay, sir. Thank you. Alright.